Okey, ni dapur, ni TV, ni lampu, kat situ semua benda nak bagi tahu kan. Kat sebelah sana bilik yang ni tandas dan masuk sana lagi ada bilik lagi lah. Alamak, habis lah. Keep right at the fork. Siapa lagi kalau bukan kami jemput datang dalam Okey, dah sampai dah. Alhamdulillah tak hujan. Macam yang aku jangka kan, tak hujan. Dari tadi renyai-renyai je, tapi tak hujan lah. Okey, cerita dia macam ni tau. Aku dah minum air ni, kan? Dah minum air ni. Lepas tu aku jalan-jalan dah lebih 1 kilometer aku tak jumpa tong sampah. Inilah masalah Malaysia ni. Malaysia ni nak jadi negara bersih, tapi tong sampah tak sedia kan. So aku nak buang kat mana benda ni? Kalau benda kecil bolehlah simpan dalam poket. Ni nak simpan dalam poket macam mana? Muat dalam poket ni? Muat ke dalam poket? Tak kan? Aduh, bukan marah. Tapi sediakanlah tong sampah kalau nak jadi negara bersih. Takkanlah nak buang sampah merata, betul tak? Yang ni tanggungjawab ni, tanggungjawab. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Muhammad Afiq bin Akub. Selamat datang ke channel aku. Kepada yang baru sampai, selamat datang. Kepada yang dah lama sampai, jangan dah lupa subscribe Dah sampai takkan lah tengok je subscribe lah weh. Okay, hari ni aku seorang-seorang sebenarnya. Aku tengah tunggu kawan aku ni. Mungkin kejap lagi dia sampai. Dia kata lagi 10 minit, tapi aku tunggu sini dah lebih 10 minit dah ni. Okay, hari ni kita nak jumpa kawan aku yang hari tu, yang aku buat vlog hari tu. Kawan yang dulu dia masa semester 1 dia sama bilik dengan aku, tapi dia ambil course lain. And then sekarang ni adalah vlog yang aku rakamkan untuk jumpa dia lah. Hari ni kita jumpa dia dekat hotel dekat KL. Ni dekat KL, dekat dengan Tasik Itiwangsa, dekat sebelah tu je. So yeah, enjoy tengok vlog ni. Jom. Tak tahulah, ikut je lah. Rasanya lah. Jom, ikut. Aku rasa tu Syazani. Aku nampak macam dia. Kita ikut je. Okay.
Assalamualaikum. Aduh. Apa? Ketil letak depan pintu ni. Hai semua, Assalamualaikum. Okey, ni vlog yang tadi lah, kita sambung balik. Boleh sama-sambung pula ya. Sebab tadi tak boleh nak rakam, tak boleh nak record masa-masa tengah busy. Ni tempat je lah dekat KL. Sepatutnya dekat dalam gambar tu, kat tingkap ni ada view KLCC, tapi rupanya KLCC tu dekat belakang sebelah sini pula. Sebab order bilik lain kot, tak tahulah. Okey, ni dapur, ni TV, ni lampu, situ semua benda nak beritahu kan. Kat sebelah sana bilik ni tandas, dan masuk sana lagi ada bilik lagi lah. Hai, first time sebenarnya datang sini. Tu ada 2 bilik. Dan ni bilik Afiq lah. Ya. Ni nampak. Amboi. Ada cermin lain macam ni view dia. Satu bangunan tinggi pun tak nampak. KLCC tak ada, KL Tower tak ada. So ya, lepak seorang-seorang je lah kat sini. Sebab tadi kawan ada turun kat bawah, diorang tunggu Grab food rasanya. Okey, nanti kita sambung lagi vlog. Morning. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Sekarang dah pukul 7.05. Allahu Akbar. Okey, kat sini pagi-pagi view dia macam ni. Baru nampak dah siang. Ada tasik punya kat depan tu. Kita sekarang nak mandi, lepas tu nak sarapan pagi. So jom kita tengok dekat mana ada jual makanan. Jom. Kita sambung vlog ni. Hari ni aku nak tanya kawan aku, dia ada buat bisnes dan dia ada pengalaman 5 tahun lah, daripada 2015 sampai sekarang dah 2020, dah cukup 5 tahun dia buat bisnes. So kita nak tanya pengalaman dia, macam mana dia mulakan bisnes dan apa yang buatkan dia berani buat bisnes dengan ambil pekerja semua, dan macam mana dia uruskan bisnes daripada kosong sampai dah boleh ada pekerja, dan macam mana dia apakah dia punya pahit manis, apakah pengalaman yang paling pahit dan apa pengalaman yang paling best dalam dia melaksanakan bisnes dia. So kita tahu kan macam orang Malaysia ni pun, orang Melayu ke dan bukan bangsa lain pun ada banyak sangat buat bisnes. Tak kisahlah bisnes sampingan ke, bisnes kecil-kecilan ke, full time bisnes ke. So kita semua ada buat bisnes. Tapi kadang-kadang kita banyak buat benda yang salah. Kita lakukan benda yang salah dan membuatkan kita stop buat bisnes, ataupun yang membuatkan bisnes kita rugi. So kita tanya orang yang ada pengalaman 5 tahun, apa yang buatkan dia boleh kekal buat bisnes sampai 5 tahun, dan apa yang buatkan dia meningkat daripada kosong sampai jadi macam sekarang. So jom kita tanya dia. Okey, sebenarnya ianya bermula dengan sekadar hobi. Selepas tamat pengajian, ianya bermula sebagai hobi.
hobi dalam bidang pertanian. Untuk permulaan, pada tahun pertama, pada tahun kedua, agak sukar lah, agak sukar untuk mendapatkan kepercayaan ataupun support daripada family. Tetapi kita kena positif dan kita kena betul-betul serius dan kena ada disiplin. Bila kita ada disiplin, kita buat betul-betul bisnes, kita buat betul-betul perniagaan yang kita jalankan, dan dari situ, dari tahun ke tahun, bila family dah mula nampak hasil, dah mula nampak kita punya hala tuju, matlamat dalam perniagaan, alhamdulillah akhirnya family memberi sokongan yang penuh. Ni dari segi orang kata kawasan lah. Untuk kawasan tak menjadi halangan. Sebabnya kawasan tanah-tanah kosong, tanah terbiar banyak. Jadinya untuk permulaan saya mulakan di tanah yang berada di belakang rumah je. Saya mulakan sepetak tanah di belakang rumah. Jadinya bermula daripada situ dengan tanaman tanaman tebu rakna, dan kita mula orang kata mencipta produk hiliran daripada tebu. Itu bermula dengan tebu batang, kemudian kita buat air tebu dan seterusnya. Memang kita sebagai manusia ada kadang-kadang kita semangat, kadang-kadang kita hilang semangat, itu memang ada. Terutamanya dalam bidang pertanian ni, kita suka untuk kita menjangka sesuatu keadaan, sebab ianya lebih berkait rapat dengan cuaca, ianya berkait rapat dengan keadaan tanah, kawasan. Contohnya saya pernah ada satu tahun tu projek memang boleh dikatakan total loss. Sebabnya berlaku banjir besar. Banjir besar yang tak pernah berlaku, tiba-tiba berlaku. Dan tapi daripada situ kita belajar. Kita belajar bagaimana untuk selesaikan masalah dengan cara kita membina saluran. Mungkin sebelum tu kita tak pernah menghadapi situasi yang macam tu. Macam saya sendiri pun tak pernah menghadapi situasi yang macam tu. Jadi itu kali pertama nak buka tapak baru. Kita tak tahu keadaan sebenar. Jadinya pada tahun tu berlaku banjir besar, habis semua benih yang baru ditanam. Bila benih tebu, bila kena banjir, memang akan rosak. Jadi memang rugi, agak besar jugalah kerugian dekat situ. Setuju dan tidak setuju. Ada dua jawapan di situ. Sebabnya setuju kerana mungkin dari segi orang kata demand, permintaan. Permintaan memang tinggi di sini. Itu yang saya setuju. Dan saya tidak setuju kalau kata dari segi di kampung tak boleh orang kata apa? Tak boleh cari makan kan? Biasa orang sebut di kampung tak boleh cari makan. Itu saya tidak setuju. Sebabnya kita kena berbalik kepada rezeki. Ada orang rezekinya di kampung, alhamdulillah, mesti kita kena yakin insya-Allah akan ada, cukup makannya. Itu kalau rezeki dia di kampung. Tetapi kalau dia buat orang yang jenis suka berhijrah kan, kalau nak berhijrah ke KL ke nak berhijrah ke bandar ni, itu rezeki, mungkin rezekinya di bandar. Itu masing-masing rezeki. Ianya berbalik kepada rezeki. Sebenarnya di awal-awal permulaan tu mungkin ada tanggapan sebegitu. Tetapi pada saya sendiri, saya tak pernah ada orang datang kepada saya dan cakap macam tu. Tak ada. Tak ada orang macam rendah-rendahkan saya dalam bidang pertanian, tak ada. Bahkan dia orang lebih respect orang muda yang terlibat dalam bidang pertanian. Itu apa yang saya nampak masyarakat kita hari ini sudah mula orang kata
menghargai nikmat dan juga nilai orang kata bidang pertanian. Jadinya kalau dulu bila anak-anak yang dah habis belajar, bila buat bercucuk tanam di belakang rumah, itu dipandang rendah. Semua boleh dikatakan mereka mencari pekerjaan yang tetap. Itu adalah kejayaan yang sebenar bagi sesetengah pihak. Tetapi hari ini alhamdulillah bidang pertanian, bila mana mereka lihat anak-anak muda yang baru tamatkan pengajian, anak-anak muda yang mungkin lepasan SPM dan sebagainya mungkin tidak berpeluang untuk sambung pengajian ke peringkat universiti, tetapi mereka terjun ke dalam aktiviti pertanian dan masyarakat hari ini lebih hormat, lebih respect. Itu apa yang saya nampak pada hari inilah. Bagi anak-anak muda yang baru mungkin lepasan daripada universiti kan, sementara menunggu kerja ataupun memang minat dalam bidang perniagaan, jangan takut-takut. Cuba dulu. Cuba, sekarang ni kita dah ada pelbagai platform media sosial kan. Kita ada macam-macam platform. Kalau tak ada modal yang besar, kita mulakan sekecil-kecil modal. Sekarang ni pelbagai bisnes yang ada. Kita boleh mulakan sebagai mungkin dropship yang tidak perlukan modal, agent kan, agent produk. Mungkin kita bermula dengan agent produk orang lain. Mungkin suatu hari nanti kita pula yang akan menjadi founder kepada produk yang baru. Jadi nasihat saya, jangan takut. Yang pertama, kena beranikan diri. Kemudian yang kedua, kita kena berani menanggung risiko. Dan yang ketiga, yang paling penting sekali adalah ilmu. Ilmu adalah kunci kepada sesuatu bisnes ataupun kejayaan bisnes, apa-apa sekalipun, pertanian ke apa sekalipun, mesti ada ilmu. Ilmu tak akan berhenti, kita kena sentiasa belajar. Itu je lah nasihat. Okey, terima kasih tengok video ni sampai habis. Ada berita baik untuk korang yang selalu support channel ni, yang selalu tengok channel ni. Kita ada jual topi dengan baju. Yang ni design untuk topi dengan baju. Yang ni ada logo channel ni, channel Afiq Yaakob Art Studio. Dekat belakang ni, dekat belakang ni ada tulis VIP. Maknanya orang VIP je pakai topi ni. Gila kan? So siapa yang nakkan topi ni, tengok dia punya tulisan ni jahitan tau. Nampak kan? Jahitan sulaman. So yang ni bukan shop So kalau nak basuh ke apa, memang boleh lah, memang letakkan tanggal sebab ni jahitan. So kualiti memang kita jaga. Kalau korang rasa benda ni lembut tau, dia tak macam topi biasa. Kejap Kalau topi biasa dia macam ni. Topi biasa dia tak lembut tau, dia keras. Yang ni pun aku beli harga 30. Tapi kualiti macam ni, dia lembut. Dia punya ni lembut tau, dia ada macam dia bulu-bulu sikit. Lembut pun harga dia 30 je. Kalau untuk pos laju, tambah RM8 saja. Dia punya ni double tau, kalau korang nampak lah. Dia dekat depan ni, nampak tak? Nampak tu, dia double. So dia tebal. Yang ni dia tak double. Yang ni dia satu lapis je. So kualiti memang kita jaga, memang high class punya kualiti. Pakai pun sangat-sangat sedap. Kepala tak rasa pening kalau pakai lama-lama pun. Dan kita akan bagi free gift kepada siapa yang support, siapa yang selalu support, siapa yang banyak komen. Saya akan tengoklah siapa yang banyak komen, kita akan bagi free baju dengan ataupun free topi. Sebab macam dulu kan saya ada bagi free untuk lukisan kan, tapi sebab kita pun makin lama makin banyak job, makin banyak sangat projek yang kita dapat, dan kita tak ada masa nak buat free gift untuk bagi korang lukisan. Sebab saya ada buat kelas, saya ada jual lukisan. Lepas tu saya juga ada buat persembahan untuk majlis-majlis kahwin, persembahan lukis terbalik tu. Dan benda tu buatkan saya tak ada masa untuk nak bagi free gift lukisan. So saya boleh bagi topi ataupun design baju. Baju kita ada banyak sangat design. Ni kita ada banyak design tapi tak siap lagi. Saya tak tahu apa problem, saya akan check kenapa lambat sangat sampai. And then kita akan bagi free gift untuk siapa yang selalu komen. So saya akan tengok siapa yang selalu komen dekat channel ni, dan saya akan DM orang tu, DM dekat dia punya mana-mana media sosial ataupun DM WhatsApp terus. Dan kita akan bagilah free gift baju ataupun topi. Dan kita akan tanya saiz, apa saiz baju dia semua. InsyaAllah kita akan bagi free gift. Dan maybe tahun depan insyaAllah kita akan bagi duit kepada sesiapa yang pakai baju. Macam baju ada logo ni tau, logo Afiq Yaakob Art Studio ni dekat sebelah kiri.
sebelah kiri ke sebelah kanan? Sebelah kiri rasanya. Dan sebelah kanan negeri. So contoh korang daripada negeri Pulau Pinang ataupun daripada negeri Kedah ke, saya nampak korang dekat area Kajang sampai ke Seremban, sebab saya selalu ada kat situ area Kajang, dekat IOI City Mall Putrajaya ataupun dekat Seremban kan. Saya nampak korang kat mana, saya akan bagi korang duit. Tak kira lah berapa, saya bagi 50 ke bagi 100 ke, saya akan bagi korang duit kalau saya nampak korang pakai baju tu untuk next year. Dan untuk tahun ni saya akan bagi free gift kepada yang selalu support saya, yang selalu komen. Okey, kepada yang haters yang tak nak beli, lepas tu nak kecam saya, nak kecam sebab saya buat benda ni, kau bukan popular pun nak buat keluarkan produk topi lah, baju lah, siapa je nak beli kan. Kepada yang haters tu tak payah nak cakap macam tu sebab saya buat benda ni untuk yang nak je. Macam saya jual lukisan juga, yang nak je beli, nak beli, tak nak tak apa. Saya tak pernah paksa orang pun jual lukisan macam tu, buat kelas macam tu, buat apa-apa pun saya buat untuk orang yang nak support saya je. Kalau nak support beli, tak nak support tak payah beli. Saya tak pernah paksa orang. Saya tak ada bercakap kalau tak beli nanti besok korang kena langgar dengan lori. Saya tak cakap macam tu pun kan. So saya tak paksa, nak beli, tak nak tak apa. So terima kasih kerana support channel ni. Kepada haters tak payah nak kecam. So bye, Assalamualaikum. Kita jumpa dekat video yang akan datang. Terima kasih kerana dah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe, okay? Assalamualaikum. Bye bye.